kemah ke lagi. Lalu tu nak ulai kaji sekali lagi berkenaan dengan perihal puasa ni. Bahasa apa ni? Moga-moga Allah melorongkan kita dan semua peminat-peminat kita ke jalan yang mudah. Dan menjauhikan segala daripada jalan yang sukar, jalan serta mengampunkan kita sekalian mengampunkan kita sekalian di akhirat juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang tinggi darjatnya dan besar martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kita saat itu buat kerana Allah, kerana Rasul. Ni cara ketaatan, iaitu puasa ni satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Dia dah. Rukun Islam 5 perkara. Salah satunya ialah bulan Ramadan, iaitu puasa sebulan bulan Ramadan, satu rukun daripada rukun Islam. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Pada bulan itulah Allah telah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin seluruhnya dan dicatatkan sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab suci Al-Quran Karim. Dan dipilih di antara malam-malamnya suatu malam Lailatul Qadr. Ni hak demo duk tunggu-tunggu ni. Mula daripada awal lagi dah. Ya sebenarnya daripada masuk 4 bulan Ramadan, Lailatul Qadr akan jadilah. Nak betul belah mana saat itu surah kepada Allah SWT. Di dalam malamnya ada suatu malam Lailatul Qadr di bulan Ramadan, yang mana ia adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Kita buat amal sebulan di bulan Ramadan saat itu, dapat terpilih dalam malam Lailatul Qadr, adalah lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan ialah kira-kira 83 tahun. 1000 bulan. 83 tahun ya di semua hidup kita ni nak sapak tak tahu ni. Tetapi Allah bagi ganjar-ganjar di bulan Ramadan betulan dengan malam Lailatul Qadr. Dapat ganjarannya ialah 1000 bulan. Lepas tu kira 1000 bulan tu kira-kira 83 tahun. Lepas cuba kita rendung tengok. Suluh tengok. Kira itu dan sematkan di dalam fikiran kita ni. Malam apakah itu yang dipandaikan oleh Allah SWT lebih baik dan lebih utama daripada masa yang begitu panjang sekali. Masa 83 tahun. Pas tengah-tengah demo tu, umur tak sampai 83 tahun. 60 tu pun duk gonjel dah. Kalau siapa tu banyak kes saat itu begitulah. Lalu tu sedang mengajar mati sekarang. Supaya kita nak bakit ke semangat bagi Ramadan pada tahun ni. Dan tahun lain-lain lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya di dalam bulan Ramadan juga
diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk itu dan yang membezakan di antara kebenaran dan kesesatan. Kalau kita tak sesat, kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Apa difardukan oleh Allah, apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang, penuh di dalam 6,660 ayat. Sebuah Quran 30 juz. Itu dah. Ni lala ni demo tengah duk ceruh Quran. Ada bagai-bagai lah. Ada setengah tu lah habis dah. 2 kali pun ataupun 3 kali dah. Ada masa luar dan masa yang penting ataupun terletak hati untuk bulan Ramadan. Begitulah. Itu dah. Kemudian lagi pula. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi di dalam surah Al-Qad ayat 1 sampai ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Tuhan turun dalam malam Lailatul Qadr. Turun Quran. Ni kita tahu juga dah. Tuhan turun Quran. Turun malam mana? Malam Lailatul Qadr. Tahukah anda apa dia malam Lailatul Qadr? Ialah Lailatul Qadr itu lebih utama daripada 1000 bulan. Tidak. Sebab itu banyak kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia pakat penting kepada 10 malam yang terakhir. Ada apa panggil duduk iktikaf. Tetapi lah ni saya sibuk saya nak belah mana. Apabila satu masa dia akan ada ubahan, berbagai-bagai ubahan. Kadang-kadang duit ada, tak ada barang nak beli. Kadang-kadang barang ada, duit tak ada nak beli. Berbagai-bagai kejadian. Semua saat itu ujian daripada Allah SWT untuk kita nak pakai sifat sabar. Pakai hukum hakam Allah SWT banyak lagi. Satu ayat ni menasah pada ayat tu. Semasa tu pakai ayat ni. Semasa tu pakai ayat ni. Begitulah sedap mengajar hormati sekalian. Tujuan sebenarnya hidup berlaku ni, lala ni deh. Tuhan nawi manusia memikir. Tuhan nawi manusia bukan masalah mengikut hukum syarak. Bukan mengikut nafsu. Mengikut hukum syarak. Dia ada orang orang yang tidak yang harus buka puasa, iaitu budak, kanak-kanak, tak sampai umur, tak akhir balik lagi. Lepas tu orang sakit, orang tua dan orang uzur. Itu dah. Berbagai-bagai lah. Itu dia. Orang mahid, mari nifah. Tak boleh puasa. Lalu tu di malam ni, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Itu dia. Ni nak ayat kebesaran malam Lailatul Qadr. Kita dengar turut lagi. Apa dia Lailatul Qadr? Artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Tahukah anda apa dia malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr itu lebih utama daripada 1000 bulan. Tahu belakang dah. Tapi sebagai peringat kau kemah lagi. Malam Lailatul Qadr, Tuhan turun Quran. Yang pertama mula kali Tuhan turun Quran di malam Lailatul Qadr.
Dan lagi pula merusi firman Allah SWT di atas kita, maklum bahawa Al-Quran itu telah diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ia diturunkan sekali lagi pada malam Lailatul Qadar sebagai tanda khususiyah. Bermula turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia ni, Quran mula-mula diturunkan sekaligus. Mula-mula turun Quran sekaligus. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan sesudah itu diturunkan pula oleh Jibril alaihissalam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu di dalam masa 23 tahun. Turun daripada Lauh Mahfuz 30 juz sekaligus. Selepas tu Tuhan utuskan kepada Jibril, turun sekali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertolak ansur dia panggil. Di dalam masa 23 tahun. Itulah masa turunnya wahyu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerima wahyu daripada Allah Taala ketika berumur 40 tahun. Sabit tu dia mau pergi kata umur 40 tahun nak menutup gapo macam itu, cara kamlang painai tak kamlang painai. Nak menutup ilmu, nak beramal, nak apa macam itu, umur 40 naik ke atas. Tidak. Dan telah wafat pula ketika berumur 63 tahun. Dimankilah menurut kata ulama muhaqqiqin daripada salaf dan khalaf. Ni cerak kita tahu sejarah berkenaan dengan bulan Ramadan, kebesaran bulan Ramadan, dan dalai-dalai bulan Ramadan sana itu ada kelebihan. Turun Quran lagi. Lepas tu malam Lailatul Qadar turun Quran. Tidak. Kemudian kelebihan bulan Ramadan. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ramadanun ila Ramadan wal jum'atu ila al-jum'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna izaj tunibatil kabair. Artinya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan dan hari Jumaat kepada hari Jumaat depan, tiap-tiap Jumaat sana itu deh, dan satu semaya ke semaya yang lain menjadi penebusan dosa-dosa. Di antara keduanya, selama dijauhi segala dosa besar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan Ramadan, wa syahrus sab. Rasulullah bersabda kata bulan Ramadan itu ialah bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu diganjarkan, kesabaran ialah masuk syurga. Orang sabar dapat syurga. Kecek pendek-pendek, mudah-mudah. Mudah faham pula tu. Lepas dah buat apa lagi kita? Tidak. Penuh. Ni 10 terakhir dah ni, kau kemah lagi. Penuh puasa kita. Jangan tengok hulu hilir mata tu telak jari-jari. Jangan dia tengok benda-benda untuk nak membatalkan puasa. Dan mata telinga kita puasa sekalian anggota. 10 terakhir ni buat sehabis-habis jatuh. Apa tah lagi kita tak boleh buat, hal lain kita boleh buat. Kadang-kadang 10 hari 10 malam duduk boleh. Hak benda lain. Ni kita nak nak qiyamul lail, nak jaga, nak amalan buat bulan puasa sana penuh-penuh sana tu nak buat tak boleh sebulan-bulan Ramadan. Penuh dengan ganjar-ganjar dan balas-balas
Yang lebih penting sekali ialah diampunkan sekalian dosanya. Dan iaitu nak asuh cara kesabaran. Wa syahru sabri, Nabi kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata bulan ialah bulan Ramadan, bulan sabar, bulan kesabaran. Lepas tu orang sabar sana itu kesabaran ialah balasannya syurga. Ialah masuk syurga. Kesabaran ialah masuk syurga. Masya Allah. Pak kita semua saat itu syurga belaka. Yakin. Jangan awak kikak, kokek. Kena yakin benar-benar dengan Allah SWT. Sebab itu suruh mengaji ilmu tasawuf. Satu kewajipan lagi, kita kena mengaji ilmu tasawuf. Nah, itu dia. Beritahu hakikat yang sebenar. Ke Allah SWT. Dan sebenarnya lagi, Allah masa percepat sangat tah. Tak apa. Kita gigi. Kada banyak hari lagi ni, ada 10 hari lagi. Kita nak royak kelebihan. Ayah mak pun nak royak kelebihan. Di dalam kitab-kitab ni, hatu siap molek belaka. Tertik pun molek. Boleh tahu so kelebihan bulan Ramadan. Sebenarnya lagi, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Bulan Ramadan sebulan san itu ialah mula-mulanya bulan Ramadan iaitu rahmat. Lepas tu tengahnya pengampunan. Di tengah-tengah bulan Ramadan. 10 pertama, lepas tu 10 tengah, lepas tu 10 akhir. 10 pertama ialah rahmat. Tuhan bagi rahmat pada kita. Dan 10 tengah saat itu pengampunan. Tuhan ampunkan segala dosa-dosanya. Dan akhirnya merdeka daripada api neraka. Akhir-akhir ni, 10 akhir ni. Orang yang boleh 10 akhir saat itu ialah merdeka daripada api neraka. Dan itu beringat, jangan batal puasa 10 akhir ni. Niat tak lagi tu. Tidak. Niat boleh dah tu. Dia duduk galik, dia makan sahur, makan apa, duduk galik. Tidak. Berehat dengan suka hati. Dekat dah nak raya ni. Jangan duk fikir banyak hal buku raya. Berkira hal buku nak awak aman, nak awak kemas, nak awak balas mana. Hak ni penting. Berzikir banyak-banyak. Baca Quran. Cerdus Quran. Tidak. Tidak. Lepas tu buat bajikan, buat baik. Sedekah lebih banyak. Sabar lebih banyak. Sabar ialah syurga. Itu dia. Lepas tu, Nabi sebentar lagi kata, mula-mulanya bulan Ramadan ialah rahmat. Tengah-tengah bulan Ramadan, pengampunan. Tuhan ampunkan segala dosa-dosa. Dan akhir-akhir bulan Ramadan, ialah merdeka daripada api neraka. Mereka bebas dengan api neraka. Api neraka tak masuk dekat. Lucu daripada, lepas daripada api neraka. Merdeka-merdeka ni bebas daripada api neraka. Nanti dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kaum muslimin pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya tidak diseksanya. Dan seterusnya, dia mengampunkan mereka pada malam akhir daripada bulan Ramadan. Berkata Jibril alaihissalam. Jibril pun nak royak juga. Malaikat Jibril pun nak royak juga. Saat ni ayat suci Al-Quran. Mula dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Tuhan royak dulu. Lepas tu Nabi pula, bui pula dah. Royak pula. Kelebihan bulan Ramadan. Lepas tu Jibril nak royak apa ni? Berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adraka Ramadan falam yukfat lahu. Ab'aduhu Allah kul amin.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Tidak. Artinya, siapa yang menemui bulan Ramadan, sedang ia tiada diampuni Allah Ta'ala, nescaya ia akan dijauhi Allah dari rahmatnya. Katakanlah amin. Jibril kata Nabi Muhammad. Maka Rasulullah jawab, berkata amin. Tidak. Ni nak teruk sebab apa? Sebabnya begitulah ialah pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapat pengampunan dari bulan-bulan yang lain. Latara itu tiada seorang yang diharamkan memperoleh keampunan pada bulan itu. Semua dapat keampunan belaka. Bulan Ramadan, Tuhan yang amat murah dan amat mengasihani. Tuhan janji belah mana pada bulan ni, Tuhan nak ampunkan segala dosanya, Tuhan ampunkan habis. Tak ada mungkin, tak ada apa ni, tak ada mipak seorang. Semua Tuhan. Mereka ia terlalu banyak memalingkan diri daripada Allah SWT. Mereka dia sani tak taat kepada Allah. Orang taat kepada Allah semua dapat ganjaran sama belaka. Dapat keampunan daripada dosa-dosanya. Dan sangat berat penetangannya, maka sebab itulah ia telah jauh kan dan diusir dari pintu Allah SWT. Kalau orang taat pada Allah dan Rasul, tak ada apa-apa dah. Mestilah semua dapat keampunan belaka. Tak ada mipak soreh habuk. Mereka orang yang paling belakang pada Allah SWT. Buat tak berkarik dengan hukum hakam Allah SWT. Orang ni lah dijauhkan daripada pintu Allah SWT. Kami memohon perlindungan dan keselamatan dari kemurkaan Allah Ta'ala dan seksaannya serta segala bala bencana. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka pada setiap bulan Ramadan. Manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Tuhan katuk pintu neraka. Tuhan suruh mereka buka, suruh pintu syurga buka habis pada bulan Ramadan ni. Nak menyambut orang yang taat pada aku. Maka manakala pintu neraka pula ditutup, semua iblis dan syaitan dirantai. Iblis kena ratah bui, kemudian diseriak untuk dilontarkan ke dalam laut. Ambil syaitan lepas dalam laut. Supaya mereka tidak boleh mengacau kaum muslimin dan merusakkan puasa kaum muslimin. Dan bangun malam mereka. Pada setiap malamnya pula ada suatu suara menyeru, siapa yang mau kebaikan, marilah, siapa yang mau kejahatan, merebuslah. Merumbuslah. Dah. Riwayat yang lain pula mengatakan, siapa yang berdekatkan diri kepada Allah SWT dengan suatu semaya. Suatu semaya fardu di dalam bulan Ramadan. Sama diimbangi dengan 70 semaya pada lain-lain bulan. Siapa yang berdekatkan diri dengan suatu sunnah, sama diimbangi dengan suatu semaya fardu pada lain-lainnya. Telah jelaslah bahawa semaya sunat dalam bulan Ramadan dikira sama tingkatnya dengan semaya fardu pada lain-lain bulan. Dari bulan segi pahala. Lain-lain bulan dari segi pahala-pahalanya. Sedangkan semaya fardu pula dilipat ganda pahalanya ke atas fardu-fardu yang biasa ditunaikan pada selain bulan Ramadan. Sampai 70 kali ganda. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima syukur weh buat kita semua. Tuhan bagi 70 pahala semaya fardu di bulan Ramadan ni. Lepas tu kira
5 waktu sehari semalam. Deh. Ha? Semaya fardu 5 waktu sehari semalam. Kira pergi 70. Ambil 5. Ha? Darak pergi. Deh. Kun pergi. Boleh banyak mana sehari-sehari. Dan lepas tu sebulan bulan Ramadan boleh banyak mana. Satu semaya 70 kali ganda. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Artinya siapa berpuasa bulan Ramadan dan berjaga malamnya dengan penuh kepercayaan, yakin dengan Allah SWT, yakin dengan balasan yang baik daripada Allah SWT, yakin dengan janji Allah SWT nak balas pahala pada kita. Dan kutulu ikhlas kita. Nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Itu dah. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Masa berdekat sangat ni. Hari ni deknan subuh ialah pukul 4. Pukul 4 mana hari Jumaat deh. Pukul 4.39 minit hari ni. Waktu subuh. Cepat-cepat makan sahur weh. Ada lagi tak ada berapa minit dah ni. Ya 39 minit. Ni 34 dah. 34 minit dah. Ada 5 minit lagi. Tinggal waktu subuh. Cepat-cepat makan sahur tu. Jangan duk lajak siapa dia mau duk bayar duk kunyak lagi. Saya nak tahu. Kita buat teruk tertib dah. Makan sudah-sudah. Sebelum pada azan. Sebelum pada masuk waktu subuh. Sebelum pada fajar sodik naik. Dia habis masa fajar sodik naik pak habis. Waktu makan sahur. Tertib puasa. Setiap orang yang berpuasa ialah mempunyai tata tertib. Tiada sempurna puasa itu tanpa tertibnya. Di antaranya tertibnya yang terpenting ialah memeliharakan lidah. Ini tertib dia. Jaga lidah kita supaya tidak berdusta. Tak bohong. Mencaci orang. Dan mencampuri urusan orang lain. Itu dah. Mengada-ngada dan mengaduh kepada urusan orang lain. Mengekankan mata dan telinga daripada mendengar ataupun melihat sesuatu yang tidak halal. Yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Lepas pada tu, banyak lagi. Lepas tu masa kita berkat sangat dah. Adalah royak penting-penting. Lepas tu kita sambung lagi. Kau sambung Kerana masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Lepas tu, mana-mana ni ada satu telefon mari. Dek Nan. Minta satu telefon. Sebelum pada nak masuk surah azan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyap. Tu 10 akhir sana tu. Assalamualaikum. Tak lekat juga tak apalah. Jadi ingat ke tak 10 akhir ni semaya tarawih baca inna anzalna setiap-tiap rakaat. Setiap rakaat. Setiap-tiap 2 rakaat sana tu mula dengan inna anzalna. Lepas tu turut dengan alhaqum takar rakaat yang kedua. Lepas tu 2 rakaat yang kedua. Inna anzalna. Lepas tu wal asri turutnya. Seterusnya. Begitulah. Sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu jangan lupa baca kunut. 10 akhir baca kunut. Semaya tarawih ni. Lalu tu sedang mengajar sedang pendengar yang dirahmati sekalian. Kita mari. Membuat banyak kebajikan pada bulan Ramadan. Keutamaan 10 hari terakhir dan malam Lailatul Qadar. Adalah riwayat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandakan amal di dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain, dan di dalam masa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan pula
baginda akan lebih rajin lagi beramal daripada seluruh bulan Ramadan. Nyatalah baginda melakukan yang demikian itu kerana keutamakan 10 akhir. Terakhir daripada bulan Ramadan itu, daripada yang lain, baginda juga telah menganjurkan kita supaya mencari malak. Sebelum pada kita nak masuk ruangan kita sana itu, ialah cara-cara tertib puasa. Apa kita nak pergi siapa kata kelebihan puasa, lepas tu nak oyak kata buat kesimpulan kata puasa saat itu ialah rupa roh puasa. Sekali lagi. Sebelum pada situ kita nak jemput capa komen sikit weh. Tu dah. Bila demo duk sembahyang subuh, selepas tu tengah duk wirid duk apa sana itu deh. Jangan lupalah kita buat amal di bulan ni sebagai bulan yang paling hebat di sisi kaum muslimin dan muslimat. Tuhan akan buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Kejang segala setan tahu dalam laut abis dicimoneh. Tak sewi ganggu orang puasa. Bukan main Tuhan jaga kita. Pas kita kena jaga kita sendiri kata. Mana kata jaga yang utama sekali, jaga lidah kita, jangan kecek bahang. Jangan cicau mengicau kat orang. Jangan apa kau tu kau ni. Mata kita, telinga kita dan kaki kita. Kena jaga anggota kita semua tak sagi di atas jalan yang nak musnahkan puasa kita. Mana telefon pun mari selalu dah call dulu, masuk ni dulu. Kita call telefon akhir-akhir tu. Tujuan kita nak ilmu sehabis-habis hebat, iaitu berkenaan dengan kepentingan bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan, kita kena getuk. Tak getuk duk jendera, galik. Dia bergetuk sana, ya darah macam naik. Puasa nak kuat, nak buat amal. Di dalam 10 akhir ni. Pakat kumung lah 10 akhir ni. Pakat tikaf apa tu kau ni. Lepas pada tu sedang mengajar mati sekalian. Mari daripada daripada riandu su akhirat pau mai ciwit. Molek juga riandu su akhirat pau mai ciwit di tetting. Tu dia. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koความกรุณา ayah mak บรรยายเป็นภาษาญาวีและแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพราะมีมุสลิมที่ฟังยาวีหลายๆท่านฟังไม่เข้าใจภาษายาวีขอบคุณค่ะInsyaAllah lepas tu mari daripada mana lagi komen ambil hak penting-penting ni dia dah belah mana ni daripada Usni deh. Mirusni. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ขอให้สุขภาพแข็งแรงได้ทำอามันอย่างเต็มที่ช่วง10 คืนสุดท้ายอามีนยารับบลอาลามีน Terima kasih. Syukran awi. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia. Mana selamat pagi ayah mak daripada Ngoh Ye Kale. Salam ayah mak. Mana Zakarah pagi-pagi. Alhamdulillah. Amin. Ayah mak. Terima kasih. Muzakarah yang ni. Wan ni wan pernah sabadikah ayah mak. Ya. Hari Khamis. Hari Jumaat ni. Lepas tu mana. Salam ayah mak.ฟังรายการนี้ทุกคืนรู้สึกประทับใจมากขอให้อัยมะและทีมงานทุกท่านได้รับความบารักัตด้วยเถิดอามีนจากAisyah Kopo. Terima kasih di Aisyah weh. Salam ayah mak 10 akhir คืนแรกเพื่ออิบาดัตรับบุญเต็มๆเลย 1,000%. Tidak. Salam ayah mak sebaik mak di farikan kong ayah mak. Ya, terima kasih penama bagi hati. Ni banyak fang chat chain, apa dia? สันติ2ไม่ชัดแต่มือถือชัดเจนtak apa pakaiมือถือ kita ada alat banyak perkara pisah nak boleh mengaji nak balas mana deh dia dah hak ni Melayu Channel
Fomen. Puceh. Daripada mana Fatimah deh. Mak Ramai. Salam ayah mak, alhamdulillah ที่ตื่นเช้ามาก็ได้รับความรู้จากอายะห์มะทุกวันขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองอายะห์มะด้วยจะได้อยู่กับเรากับรายการนี้นานๆya terima kasih ni daripada mana Puceh deh tu pakak royak hubung pergi waris warah kita duduk mana seluruh dunia royak pergi kita boleh tengok dalam Facebook ni hak ni daripada Siti Zubaidah deh Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mak, syukur alhamdulillah dapat dengar ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih ayah mak. Yo sama-sama. Pakak-pakak deh. Pakak-pakak kita mengaji, pakak-pakak tukar fikiran. Salam ayah mak และทีมงานขอถามหน่อยว่าเมื่อไรวันที่เท่าไรจุฬาให้ละหมาดวันศุกร์รวมที่มัสยิดได้อายะห์มะรู้ไหมที่ได้ประชุมแล้วก็คือวันที่22เนี่ยวันดูดวงจันทร์วันที่12นั้นอนุญาตให้ละหมาดญะมาอะห์ได้itu dia deh itu dia hal ni untuk wilayah Jalah wilayah Jalah puan telah istihar lagu tu minta nak apa ni nak dibuka boleh sembahyang jemaah tempat 22 ni kalau tak teralih ke mana-mana tu ada tu dah terima kasih lepas tu kita nak sambung lagi pula deh berkenaan dengan cara-cara apa ni cara kelebihan bulan Ramadan deh Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu junnatun fa iza kana yaumun saumi ahadikum fala yarfus wala yabsuk wala yajhal fa inim ru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im. Artinya puasa itu adalah mana pendinding. Maka apabila seorang kamu menepuh hari puasanya, hendaklah ia tiada bercakap kotor, tiada berlaku jahat, tiada menjahili sesuatu hukum. Jika orang menceritanya ataupun mengajak berkelahi, hendak ia mengatakan sesungguhnya aku ni sedang puasa weh. Kalau ada orang kata huduh pada kita, kalau ada orang ajak kita nak pergi buat barang tak molek, hari ni puasa weh, aku duduk dalam puasa ni. Ataupun kalau ajak bakat kecek bahung hai puasa ni, tu bakat sebut lagu tu insya-Allah. Di antara tertib puasa yang lain iaitu hendaklah seorang yang berpuasa itu tidak terlalu banyak tidur di waktu siang. Jangan tidur banyak sangat waktu siang deh. Ayah mak tidur tak khabar-khabar. Pagi-pagi ngantuk tengah malam. Tidur apa je ya sehari. Tidur dalam dekat pukul 10 lebih dah, dekat pukul 11 tidur. Lebih-lebih dah gila ni terawih pula dah. Semaya terawih. Lepas tu jaga dalam pukul 2.30 kena jaga dah. Makan sahur apa. Sekolah tu. Lepas tu mari buat kerja ni sampai pukul 7 pagi tu. Mulai pada pukul 4 sampai pukul 7 pagi. 3 jam tambah sejam pula. Tapi tak apa alhamdulillah. Tak ada berayung apa lagi. Supaya semua lagi. Di antara tertib puasa yang lain, iaitu hendaklah seorang yang berpuasa itu tidak terlalu banyak tidur di waktu siang hari. Jangan tidur banyak sangat weh. Dan terlalu banyak makan di waktu malam. Jangan makan banyak sangat waktu malam tu. Hendaklah ia sederhana. Duduk sederhana dalam kedua perkara tersebut sani. Jangan tidur banyak. Jangan makan banyak waktu malam. Agar ia dapat merasakan pedihnya lapar
dan dahaga. Supaya apa? Supaya nak rasa lapar dahaga. Maka cik kenyek, tak sewi poso sana tu lapar. Kok tu deh. Maka we bobo molek tengah we boleh rasa lapar dahaga lagu ni we. Pak kalau kita cadai tak sewi lapar dahaga maka kenyek malam tu deh. Sehari tak apa, dia boleh duk biak tu deh. Tak se lagu tu deh. Tidak. Agak ia dapat merasakan pedih dan lapar. Nak we rasa poso-poso ni. Pak kita kalau kenyek nak rasa apa deh. Dengan itu jiwanya boleh terdidik panggil. Boleh asuh diri kita sendiri. Syahwatnya boleh menjadi kurang. Tidak. Dan hatinya akan bercahaya. Di situlah terletaknya rusia-rusia dan tujuan-tujuan puasa yang sebenar. Kalau nak rasa puasa yang sebenar, jangan tidur banyak, jangan makan banyak. Tidak. Seterusnya, hendaklah ia meninggalkan segala kemewahan dalam serba-serbi. Tak usah ada isih makan dalam bulan Ramadan. Makan koda-koda. Dan memperbanyakkan makanan dan minuman yang membuka selera dan yang lazat-lazat. Sebagaimana yang telah kami huraikan sebelum ini, sekurang-kurangnya ia tidak melebih-lebihi kebiasaannya pada bulan Ramadan dalam menjamu selera. Malah sama berlaku dengan bulan-bulan yang lain juga. Tidak. Itu adalah sekurang-kurang yang patut dibuat. Kalau tidak, maka pada mendidik jiwa dengan menjauhi segala kehendak-kehendak hawa nafsu akan meninggalkan kesan-kesan yang baik dalam membekankan cahaya nur aini di hati, nurni di hati. Dan hal ini hanya boleh ditutup khususnya pada bulan Ramadan saja. Kita nak asuh diri kita sendiri dengan lapar dahaga dan memperanakkan nafsu syahwat. Ialah bulan Ramadan. Pas kalau kita makan kenyek tak jaga sana itu deh. Tidur pun banyak, makan kenyek, makan banyak deh. Isih dengan makanan-makanan lebih daripada biasa, dia ada maksud. Deh. Maksud bulan khususnya pada bulan Ramadan itu sana itu ialah untuk nak mendidikkan kita supaya nak peranakkan nafsu-nafsu syahwat. Tidak. Nak kita sana itu rasa panas pedih, lapar dahaga, mepeh, mengatuk, bagai-bagai. Deh. Ni cara nak asuh. Kalau tak duduk situ, bukan nak asuh dak. Tak ada beza pada bulan lain. Yang sebenarnya kena beza daripada bulan lain sana itu, jangan makan banyak deh. Jangan tidur banyak. Lepas tu jangan isih benar-benar sedap-sedap sana itu lebih banyak deh. Adapun orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai adat dan kebiasaan untuk menjamu selera serta menurutkan kehendak-kehendak dan tutup nafsu syahwat yang tidak pernah dilakukan pada selain bulan Ramadan, maka mereka itu telah diperdayakan oleh syaitan. Kalau duk kacau buat juga, orang ni kena tipu di setan. Setan belum mudah. Tidak. Terperdayakan oleh syaitan yang sentiasa memadam perasaan deki terhadap manusia. Sehingga lenyaplah segala berkat puasa mereka dan tidak lahir kesan-kesan puasa itu dari cahaya dan muka syafah, iaitu khusyuk pada Allah SWT dan merendah diri di hadapannya, merasa lazat dengan bermunajat kepadanya serta membaca firman-firman di dalam kitabnya dan berzikir sepanjang masa kepadanya. Ketika menghadapi Ramadan, para salaf rahimahullah alaihi salam sentiasa menguraikan segala adab. Bulan Ramadan, buat tu baik, adab-adab semua buat tu baik. Duk biasa. Dan kebiasaan mereka sehari-hari. Mana
mengekang kehendak dan tutup teh syahwat. Di samping itu juga mereka sentiasa melebih-lebihkan amalan-amalan soleh, terutamanya pada bulan Ramadan. Ganda tipun mereka memang sudah terkenal sebagai orang yang banyak beramal pada sepanjang masa. Lepas tu di antara tertib yang lain lagi, hendaklah tidak terlalu banyak melebatkan diri di dalam urusan dunia. Jangan ada dunia banyak sangat pada Ramadan. Tetapi hendaklah ia menumpukan dirinya untuk beribadat kepada Allah sebanyak-banyaknya dan berzikir kepada Allah seboleh-bolehnya, tidak mengusahakan sesuatu daripada urusan dunia, melainkan yang perlu untuk dirinya dan orang-orang di dalam tanggungjawab, seperti anak isteri dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan itu bila dibandingkan dengan lain-lain bulan, sama seperti kelebihan hari Jumaat di antara lain-lain hari. Maka adalah wajar bagi setiap mukmin mengkhususkan hari Jumaat dan bulan Ramadan untuk persediaan hari akhirat. Mana kata kita cari jalan pahala lebih banyak-banyak untuk bekal kepada akhirat. Hari Jumaat kita boleh coti. Kita boleh beradu kerja. Wiluwe pada hari Jumaat tu. Untuk hari Jumaat. Kita nak mengerak kuku, nak cuci, nak berapa, nak putih rambut, sikat rambut, lain-lain lagi. Nak cucikan diri. Lepas tu serta dengan banyak dengan amalan-amalan. Berzikir banyak pada hari Jumaat. Baca apa ni. Lepas tu ziarah kubur hari Jumaat. Lepas tu perhubung rahim. Ziarah sakit pada hari Jumaat. Ini yang penting khusus pada hari Jumaat sana itu untuk penuh dengan amal ibadat. Bukan penuh dengan dunia. Lebih lagi pula bulan Ramadan. Penuh dengan akhirat. Buat tu dunia. Tu dia. Ni nak molek. Ni ada peluang lagi. Kalau dengar hari ni berasa cocok molek, buat tu dunia. Beradu hak dunia tu. Buku hak akhirat. Mana berzikir, baca Quran. Tidak. Dan lain-lain lagi. Buat apa yang menjadi setiap perkara menjadi ibadat. Selepas pada tu, di antara yang sunat bagi orang yang berpuasa ialah menyegerakan berbuka puasa. Sebaik-baiknya dimulakan dengan buah kurma. Jika tidak dapati dimulakan saja dengan air. Nabi SAW berbuka dahulu sebelum menunaikan sembahyang maghrib. Baginda bersabda, la tazalu ummati bi khair ajjalu. Allah payah baca. Aku berjumpa dengan jin payah baca. Ajjalul fitra wa akharu suhur. Artinya umatku tetap akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan makan sahur. Tu. Makan sahur lewat sikit. Tu. Buka puasa lebih cepat. Telah jelas dah daripada hadis ni bahawa melewatkan makan malam untuk orang berpuasa itu menjadi amalan yang sunnah. Yang sunat juga. Hendaklah bagi orang yang berpuasa membiasakan diri makan sedikit. Tidak terlalu banyak makan. Sehingga dapat dirasakan kesan-kesan puasa itu ke atas dirinya. Dan ia akan memperoleh rusia. Dan tujuannya berpuasa. Tidak. Kalau kita amal lagu ni, kita boleh tujuan puasa dan boleh isi-isi puasa. Iaitu untuk melatihkan diri, lapar dahaga, boleh sabar, timbul sifat sabar. Sabar boleh. Itu dia.
Dan seterusnya iaitu mendidik jiwa dan menguraikan nafsu dan syahwat. Sebab berlapar dan mengosongkan perut itu meninggalkan kesel-kesel yang baik untuk menerangi hati nurani serta menimbulkan semangat pada anggota badan untuk beribadat. Beribadat. Sebut ain kena weh. Manakala kenyek, perut itu pucuk segala kekerasan dan kelalaian hati. Dan menimbulkan perasaan malas untuk beribadat. Lapar rajin buat ibadat. Kenyek malah buat ibadat. Gitulah mudah-mudah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Hasbu ibni Adam luqaimatun yukimna sulbah. Fa in kana la mahalah fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi." Artinya tidak ada suatu bekah yang dipenuhkan oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Memadailah bagi anak Adam itu bibat apa suat untuk menyambung hidupnya. Jika ia juga tidak menyukupi, maka hendaklah sepertiga untuk makan, 1/3 sำหรับอาหารการกิน sepertiga untuk minuman, 1/3 เครื่องดื่ม dan sepertiga lagi untuk pernapas และก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อลมหายใจนะครับท่านนบีบอกว่า tidak ada suatu bekah yang dipenuhkan oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. ทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มเป้าก็คือท้องของมนุษย์ memadai bagi anak Adam itu bibat apa suat ก็ให้เพียงพอในการกินอาหารให้มันพอดีนะครับก็คือ 1/3 เป็นอาหารอีก 1/3 ท้องของเรานั้นคือน้ำเครื่องดื่มและก็ 1/3 แบ่งเป็น3ส่วนเพราะท้องของเรานี่ต้องแบ่ง3ส่วนนะครับและอีกส่วนสุดท้ายสำหรับอากาศลมหายใจนบีได้สั่งเรียบร้อยเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็สลามัตรห์มัต kata setengah ahli pendeta jika perut kenyang ถ้าท้องเราอิ่ม laparlah segala anggota dan jika perut lapar kenyanglah segala anggota ถ้าอะไรเขาเรียกว่าท้องอิ่มก็คือหิว segala anggota ไม่ถึงอะไรเขาเรียกว่าศิระร่างกายของเราทั้งหมดนั้นเกิดหิวขึ้นมาถ้าเรากินอิ่มก็คือร่างกายของเราหิวและ jika perut lapar ถ้าท้องหิว kenyanglah segala anggota ถ้าท้องหิวแสดงว่าอิ่มเอิบทางร่างกายมีความหมาย jika anggota itu merasa lapar maka yaitu mereka itu bererti ia menuntut dan sangat mementingkan nafsu dan syahwat. Tidak. Ketika itu anggota lisan ingin berkata-kata, anggota mata ingin melihat, dan anggota telinga ingin mendengar, dan seterusnya dengan lain-lain anggota. Masing-masing anggota ini menuntut kehendak-kehendak nafsu dan syahwat ketika perut sedang kenyang. ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเมื่อท้องอิ่มแล้วก็
ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะไปสู่มุสยะโดยไม่รู้เรื่องนะครับถ้าท้องอิ่มนะครับyaitu tetapi apabila perut itu lapar ถ้าท้องหิวakan merasa tenanglah semua anggota itu ทุกทั้งศิระร่างกายทั้งหมดก็อยู่ปกติสุขถ้าหิวนะฟังให้ดีฟังให้ชัด yang diumpamakan dengan kenyanya segala anggota tadi hal semacam ini memang selalu berlaku dan sudah tidak perlu bukti lagi. Tidak. Di antara yang sangat dianjurkan ialah mengundang untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa sekalipun dengan beberapa butir kurma ataupun dengan sedikit air minum. ถ้าเราเชิญแขกมาแก้บวชที่บ้านไม่ต้องไปเตรียมสรรหาอะไรมากนักก็เปิดปสด้วยอินทผลัมและก็น้ำนะครับมันฟัตรซออิมันกานะละหูมิสลุอัจริฮิมินฆอยริอันยังกุสmin ajrihi syai'un. Artinya siapa yang mengundang orang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala orang yang berpuasa tidak dikurangi daripada pahala itu barang sedikit pun. ถ้าเราเชิญเขาแก้บวชเขาบอกว่าคนที่มาแก้บวชนั้นผลบุญทั้งหมดเราก็ได้เต็มเท่ากับผู้ที่ได้รับผลบุญอันนั้นนะครับถ้าเราเชิญแขกมาหรือว่าไปแก้บวชที่ไหนก็ได้แต่เราจะได้ผลบุญสำหรับผู้ที่เราเชิญมานั้นเต็มได้เราด้วยไปในตัว Lepas pada tu semaya tarawih. Semaya tarawih yang dikerjakan pada setiap malam Ramadan adalah sunat. Lama tarawih ke sunat macam wajib nah ke sunat yang harus dipatuh. Terkap pen sunat muakkad. Sunat kerai kian kap wajib. Tapi macam wajib. Para salaf rahimahullah alaihi membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di dalam semaya tarawih. Setiap malam dibacanya sekadar yang termampu sampai mereka khatamkan Quran. Itu pada malam-malam yang tertentu di akhir bulan Ramadan. Surah Mak ni bacaan Quran jai. Quran 30 juh. Nakan lama tarawih 1 cuk 1 เดือนพอดี Siapa yang boleh mengikut teladan ini, kerai tam kerana itu yang ini, buatlah dan jangan cuaikan. Kerana segala kebajikan yang dibuat di dalam bulan ini adalah besar pahalanya. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในเดือนนี้ผลบุญเหลือหลายมากมายไก่กองเหลือเกิน Firman Allah Subhanahu wa taala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah dah trat wai artinya dan setiap perbuatan baik yang kamu sediakan untuk diri kamu terlebih dahulu akan kamu dapati ia di sisi Allah SWT. Bagi siapa yang tiada berpeluang untuk mengikut jinjak langkah para salaf dan amalannya, maka hendaklah berhati-hati. Jangan sampai terlalu meringankan semaya tarawih itu. Sebagaimana yang diseringkan dilakukan oleh kebanyakan orang jahil, sehingga ada setengah mereka mencuraikan sesuatu rukun yang wajib di dalam semaya itu. Seperti meninggalkan tamakninah pada rokok. Kan dalam tarawih ni ya rib เกินไป มันจะขาดสิ่งสำคัญในการละหมาด เช่น meninggalkan tamakninah เช่น ทิ้งtamakninah มันเร็วเกินไปคำว่าtamakninah นั้นไม่ถึงว่าหยุดสักพักหนึ่งสักเสี้ยววินาทีเช่นถ้าเรารกะเราอิติดานขึ้นมายื่นตรงสัก
สัก1 วินาทีนะครับหรือว่า5 วินาทีแล้วก็ค่อยลงสุญูดไม่ใช่ถ้าไม่มีตมะนีนะห์อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับyaitu mencuaikan suatu rukun yang wajib di dalam sembahyang memperrukunที่wajib tama ninah ni เป็นรุกนที่wajibนะครับ seperti meninggalkan tama ninah pada rakaat dan sujud เวลาสุญูดก็เช่นเดียวกันไม่ใช่สุญูดแบบเร็วสุญูดแล้วลุกขึ้นแล้วก็สุญูดต้องให้ว่างสักพักนึงสัก1 เสี้ยววินาทีหรือ2 นาที2 วินาที3 วินาทีนะครับแล้วก็สุญูดใหม่ไม่ใช่สุญูดแล้วพอขึ้นมาไม่ทันจะอะไรเนี่ยไม่มีตมะนีนะห์เขาเรียกว่านั่นเพราะว่าตมะนีนะห์เป็นรุกนนะครับuntuk tidak memerhatikan bacaan Al-Fatihah menurut petunjuk yang harus dilakukan เช่นอ่านฟาติฮะห์เร็วๆนะครับมันจะไม่สมบูรณ์ในการอ่านขาดtajwidนะครับkerana ingin akan segera selesai เพราะรีบให้เสร็จเร็วๆไม่ต้องรีบผลบุญจะได้เยอะถ้ารีบอาจจะขาดเหลืออาจจะไม่ซอฮ์ละหมาดก็ได้นะครับมันขาดรุกนถ้าขาดรุกนก็ละหมาดไม่ซอฮ์maka jadi ia di sisi Allah sebagai seorang yang bukan bersemayam sehingga mendapat pahalanya เราการละหมาดอะไรก็ได้แต่เราจะได้บุญถ้ารีบไม่มีตมะนีนะห์เราก็ไม่ได้บุญdan bukan pula yang meninggalkan sembahyang sampai boleh mengaku cuai dan alpa dan tak selamat daripada kemegahan dirinya hal seumpama ini boleh terjadi disebabkan tipu daya syaitan terhadap orang-orang yang beriman. Syaitan memasang perangkap terhadap orang-orang yang beramal itu. Syaitan ni เขาตั้งกับดักสำหรับผู้ที่จะทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผลอเมื่อไรโดนกับดักของชัยฏานทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการละหมาดไม่ว่าละหมาดฟารดูหรือว่าละหมาดตะเราะเวห์หรือละหมาดอื่นๆละหมาดสุนัตอื่นๆก็เช่นเดียวกันอย่าขาดตมะนีนะห์เด็ดขาดตมะนีนะห์หมายถึงว่าหยุดนิ่งสักพักแล้วค่อยลงก็สุญูดแล้วก็ลุกขึ้นจากสุญูดก็ต้องมีตมะนีนะห์สักพักหนึ่งไม่ใช่พรึดมันก็ไก่กินข้าวเปลือกอย่างนั้นปุ๊บเพื่อจะหนีเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นตัรติบอันนี้สำคัญมากนะครับdan memperbanyakkan kebaikan di bulan Ramadan ช่วยเพิ่มพูนการทำความดี kebajikan di bulan Ramadan ในเดือน Ramadan นี้ memperbanyakkan amal ibadat dan perbuat baik di bulan Ramadan sekadar kemampuan จงปฏิบัติตามแล้วก็ทำอิบาดัตและberbuat baik ทำความดีในเดือนรอมฎอนตามอัธยาศัยตามความสามารถของตนเองตามสภาพของตัวเองนะครับตามสภาพนะครับ kerana kelebihan bulan itu dan kerana semua ganjaran-ganjaran Tuhan pada bulan itu adalah digandakan เพราะเดือนนี้เป็นผลบุญที่ทวีคูณนะครับเหมือนกับข้าราชการที่ทำงานนะครับเมื่อกฎอัยการศึกก็จะได้ทวีคูณกันอันนี้เช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์จะประทานความทวีคูณผลบุญต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจงทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ต้องรีบเพราะว่าให้โกยมันก็โกยเอาแต่รีบจนขาดตรติบจนขาดมัวลัดแล้วก็ขาดอะไรเขาเรียกว่าคุณภาพในการทำอิบาดัต
อย่ารีบเกินไปอย่าช้าเกินไปให้มันพอดิบพอดีเรื่องพอดีนั้นวัดเอาเองคนอื่นจะวัดไม่ได้นะครับkita kena suka sendiri cara pertengahan itu tak ada cepat sangat dan tak ada lama sangat dan tak ada banyak sangat tak ada sikit sangat begitulah sedang mengajar mati sekalian tentang ajaran yang bergana-gana terdapat suatu riwayat yang mengatakan bahawa suatu semaya sunat pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti pahala semaya fardu.ในเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮ์จะให้ผลบุญนะครับละหมาดสุนัตเท่ากับละหมาดฟัรดูผลบุญนะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญ sedangkan pahala semaya fardu pula digandakan pahalanya sama seperti pahala 70 semaya ก็เช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนนั้นถ้าละหมาดฟัรดูนะครับทุกๆ1ฟัรดูอัลลอฮ์จะเพิ่มทวีคูณผลบุญ70 semaya 70 ละหมาดนะ70การละหมาด pada selain bulan Ramadan นอกเหนือไปจากเดือนอื่นๆเดือนรอมฎอนนี้ผลบุญทวีคูณเพราะฉะนั้นจงศึกษาแล้วก็จงอะไรเขาเรียกว่าต้องละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังในการทำเพราะผลบุญเหลือหลายเหลือเกินถ้าทำไม่ถูกก็ขาดผลบุญไปเสียดายไปเพราะเดือนรอมฎอนปีละครั้งนะครับถ้าทำไม่ได้เดือนนี้เดือนรอมฎอนปีนี้ก็ปีหน้าอีกแต่ไม่ทราบว่าเราจะได้รับอานิสงส์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะให้เราอายุยืนหรือว่าอายุสั้นเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเท่าที่เรามีอยู่ทำความดีให้มากที่สุดนะครับก่อนที่ความตายหรือว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเราก็ไม่รู้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้านี้หรือว่าตอนบ่ายหรือว่าเวลาไหนก็ไม่รู้นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นเองที่รู้เรื่องความเป็นความตายของเราอาญาลถึงอาญาลนะครับเป็นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่เท่ากันมีอายุยาวสั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจงรีบปฏิบัติรีบเตาบัตแล้วก็รีบทำอิบาดัตเยอะๆเพราะความตายเราไม่รู้ความตายอยู่พร้อมกับเรา24ชั่วโมงนะครับทุกวันนอนได้ตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์บางคนนอนก็ยาวไปเลยนะครับบางทีนอนก็ไม่ฟื้นหลับยาวบางเขาเรียกหลับอะไรเขาเรียกหลับยาวไปนะหรือว่าอาจจะเสียชีวิตไปนะครับในการนอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องรอพรุ่งนี้จงทำความดีให้ดีที่สุดเช้าวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องรอสายๆนะครับรีบทำเถอะเพราะว่าความตายอยู่พร้อมกับเรา24ชั่วโมงนะครับจะตายเมื่อไรเราไม่รู้จะเสียชีวิตเมื่อไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นจงทำเถอะทำความดีเถอะรีบทำก่อนที่จะเกิดอะไรสำหรับเราเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรทุกอย่างบางคนก็อยู่ๆก็เป็นอัมพฤกษ์จะปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้แล้วบางคนก็หลงลืมตั้งแต่อายุ30 35 40ได้แต่สภาพได้แต่กอดอรังกอดะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิจารณญาณและก็คิดให้รอบคอบว่าเราอัลเลาะห์ได้สร้างขึ้นมามนุษย์ทุกคนเนี่ยดีที่สุดรูปร่างหน้าตาดีที่สุดแล้วก็สมองดีที่สุดเท่าเทียมกันหมดว่าแต่ว่าจะแบ่งปันหรือว่าจะแยกแยะก็คือการทำความดีและความไม่ดี
ถ้าเราเรียนรู้ศาสนาเยอะเราก็จะได้แยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับเราจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อัลเลาะห์เปิดโอกาสเสมออัลเลาะห์เปิดโอกาสเสมอสำหรับเตาบัตต้องเตาบัตท่านศาสดามุฮัมมัดเตาบัตหมายถึงว่าขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าเตาบัตนะซูฮาก็อภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเสียใจอย่างแรงที่ผ่านมาเราอยู่ไม่เข้าใกล้และไม่เข้าใกล้กับอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์พร้อมที่จะรับคำร้องเรียนของเราคำดุอาของเราเพื่อจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมักลุกที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นบ่าวที่ดีของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะห์ที่ดีของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนkeutamaan 10 hari terakhir dan malam Lailatul Qadar tidak iaitu banyaklah ganjar-ganjar daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan seperti mana ada diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandakan amal di dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan di dalam masa 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan pula baginda akan lebih rajin lagi beramal daripada seluruh bulan Ramadan. คือท่านศาสดามุฮัมมัดได้เป็นกรณีตัวอย่างให้เราได้เป็นปฏิบัติได้เป็นกรณีตัวอย่างในเดือนรอมฎอน10สุดท้าย10คืนสุดท้ายท่านศาสดามุฮัมมัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มพูน เจ้าชานี่มันก็กำกวมหน่อย นะต้องพยายามนั่นศาสดาทำแบบอย่างที่ดีให้เราเพราะฉะนั้น10คืนสุดท้ายอะไรที่ละได้อะไรห่างได้ก็รีบห่างเสียอะไรที่เป็นความดีจงทำให้เยอะๆนะครับใน10คืนสุดท้ายเพราะบรรดามลาอิกะฮ์อัลลอฮ์ได้อนุมัติให้ลงมาบนโลกนี้มลาอิกะฮ์ทั้งหมดพร้อมด้วยญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะญิบรีลอะลัยฮิสสลามเป็นหัวหน้าคณะของบรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหมดท่านญิบรีลก็ไม่เคยจะได้ลงมาเท่าไหร่เพราะท่านญิบรีลนี้เป็นเขาเรียกว่าทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนบีท่านรอซูลทั้งหมดเอาวะฮยูจากอัลลอฮ์ลงมาให้ท่านนบีนั่นเป็นหน้าที่ของญิบรีลนะครับคืนนั้นคืนไลลาตุลกอดร์บรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหมดจะลงมาเพื่อดุอาไม่ใช่ลงมาเพื่อมากวนเพื่อมาอะไรลงมาเพื่อดุอาให้บรรดาสุดที่รักของอัลลอฮ์คือคนที่บวชถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและอัลลอฮ์จะลงมาด้วยคือลงไม่ใช่ลงเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างแต่ลงรอห์มัตคือให้ผลบุญทวีคูณสำหรับผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนนะครับbahasa puas hati deh sekali dengan bahasa Thai sekali dengan bahasa Melayu boleh buat berlaku alhamdulillah molek dah deh bagi peminat kita hak mai เข้าใจภาษามลายูอายุมะก็ว่าไปเป็นภาษาไทยด้วยสรุปนะสั้นๆนะครับวันนี้ daripada Zakirah ต่อไปนี้จะดูในคอมเมนต์ใน Facebook ว่า Zakirah ยีโตโซสลามอายอฮ์มะอยากถามอายอฮ์มะถ้าสามีพูดโกหกกับเราสมออะไร ถ้าสามีพูดโกหกกับเราสมอ อะไรkita kena maaf Pak kita ช่วยตักเตือนด้วยabe jangan duk bohong banyak sangatlah neh apa ni jangan bohong
Kecek wak sungguh. Kerana kebenaran ni nak pergi masuk syurganya, kalau kecek bohong jauh dengan syurga. Deh. Bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Pakat-pakat nasihat deh. Siat siacai siacai tak yah fang merurang alai. Siacai tak yah fang merurang. Kok tu pula dah. Pakai cek bahasa Thai tak yah tak faham. Tak apa dah tak yah dia kecek tular ya. Deh. Dia kecek tular apa tak yah boleh belajar bahasa Thai katik sikit-sikit. Deh. Salam ayah makที่บรรยายดีมากๆให้คนชั่วคิดจะทำดีบ้าง tu dia. Ya, terima kasih. Tu satu telefon. Ya, tak ada. Buka telefon dia nang. Deh. Masa kita ada 10 minit lagi. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum ya mak. Apa khabar weh Khabar baik itu. Khabar baik gitu. Yalah. Tak ada sungguh mana lagi. Tak lagi. Bersungguh sikit. Nanya saya mak. Kemudian nanti pada tu, yang mereka tu suti nonyo satu itu kau nak. Gano suti nyonyo ke mana? Dah. Mana nanti kau dah. Pai mereka tu semua le nonyo lah. Tu dunia kamu buahnya. Ada semua le nonyo lah. Ya, semua habis. Walau lagi tengok lagi mana-mana support. Sekali ngaji beri tu rumah habis. Tu. Dunia je taluk dunia habis semua. Alai semua dah. Oh, ya tak serupa dengan kita. Kita ada sekat dia ada sakat teh. Malaikat je tak ada sakat teh. Sayak dia ni kebah dunia, bergerak dunia ni. Ni semua kena ngaji hakikat deh. Ya. Lepas tu ada apa lagi? Tak pun untuk selamat semua ke Islam. Malaikat tu kena mari berdoa before kita. Semua sejahtera semua lah. Allahu Akbar kena belaka Kami hatta makan pada anak dayak tu Apa lagi dah. Mari utama kali minta ampun ke sekalian dosa-dosa kita. Lepas tu minta murah rezeki yang halal. Tu dia. Minta kuat kat iman. Tu dia. Deh. Semua dia kena minta belaka. Kita akan jaga tu untuk buat amal lah. Ya. Terima kasih deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu satu telefon. Ni telefon tangan. Kau tak ada satu telefon tangan weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Ayah nak tanya ni, dia keluar kat duit aja. Kita niat dah mana keluar kat duit. Keluar kat duit. Niat kata ni zakat aku yang wajib. Hak wajib ke tak? Hak wajib hak duit ikan nego. Hak yang wajib. Untuk menyuci. Kita punya duit kau kita nak dekah orang. Kita sedekah demo tu lah. Ni aku sedekah ni zakat yang wajib bagiku. Cok. Ya. Kerana Allah Ta'ala. Kena kata kerana Allah Ta'ala tak. Kerana Allah Ta'ala mulai macam melotnya. Dia tak boleh tinggal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu zakat dah lah. Pakat hidup belakang dia insyaAllah. Tolong orang susah dia. Jangan ditolong. Tengok mana. Tak suruh pilih orang. Pilih orang panggil orang pakai miskin. Pakai mana kata dia cari dah tak cukup duit. Misal kata dia belanja 100 kok sehari. Pergi cari boleh 50 kok ya sehari. Tu dia ada hak nak terima zakat. Lepas tu miskin. Miskin dia belanja 300 sehari. Tapi dia boleh 250. Misal kata tak cukup belanja tu dia ada hak boleh minum zakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu telefon dia nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Telur-telur tambah hotel yang telah. Nak buat kecil lah muda. Ayam mak bahasa cocok ayam mak ni. Cocok. Molek. Comel ayam mak dulu jago bui we tunggu apa deh. Yang nak kecil sebenar.
nak bagi kita sebenarnya. Dia dia. Comel Allah. Ya. Betul-betul je, Mak. Ya. Pak kita buat kat sebenarnya lah. Tak bisa ambil lah dah. Macam ni boleh. Tolong nebah ya, mak ya mak ni. Tolong nebah tu. Ikut dia nak tanya. Ya, tak dah nak tahu Ya. Bukan harga main-main tu. Ya. Sekali tu. Lampu kecil aja mak hari ni. Apa banyak lagi yang mak dah ambil. Lepas tu ucap selamat hari raya atik weh. Nak doa lah mana lah. Sikit. Yalah. Ambil berkat. Ada apa ya mak ni? Ya. Selamat hari raya mak Zahir batin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Molek terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu satu daripada peminat kita deh. Lepas tu mari pada mana ni? Ada salah telefon lagi lah. Assalamualaikum. Jangan echo ni, jangan radio sikit. Assalamualaikum. Jangan radio sikit. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gapo ni? Kita jaga ala keluarga. Lalu kita pergi menjaga lagu sama. Kenapa? Kita jaga pula lah betul ni. Itu pergi menjaga gimana? Jaga kat mana? Jaga duk ngatik ke? Ngatik-ngatik jenera? Tak ada. Molek dah. Jenera dalam ibadat ke panggil. Boleh support lah. Apa lagi dah? Tak apa dah. Tuhan tak payah manusia yang payah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu satu telefon. Ada pula dia nak buka sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah duk kukuk lagi pukul 7 ni. Ayah nak tanya. Boleh. Buku sedekah kita anak mati haluh ni. Anak mati haluh? Yo. Apa tu? Apa kita nak sedekah kain baju. Kita sedekah orang tua boleh kerja. Sedekah orang tua? Tak ada apa. Nak sedekah ke apa, nak ambil tiket, sejadah, sedekah ke masjid ni untuk anakku. Yang telah meninggal dunia. Tak ada apa boleh berlaku. InsyaAllah dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia. Lepas tu. Kau ambil telefon tangan so. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak tidur kan no? Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Ada gapo? Dia ada ketok. 1,000. Apa? Aku nak buat zakat dok. 1,000 tak siapa zakat. Kalau betul nak keluar. 100 lebih dalam zakat tu. Tidak. Tak nak keluar lah. Ada kena keluar zakat. Tak siapa lagi nisab dia. Tak ada kebang Siapa tahun. Siapa nisab. Tidak. Duduk situ. Pasal banyaknya. Banyaknya. Dia 100 lah ni dengan mah tu 150 dah kata lah ni. 150,000 naik ke atas. Tu siapa nisab dia. Dia ada sedekah sunat ada, sedekah sunat lah lebih banyak deh. Sedekah wajib dia tak siapa lagi. Zakat deh. Lama. Lama mana dah? Kalau hang ni tu ada tu dua solat duit tu. Itulah dia tak siapa nisab dia. Pas duk gada duk demo tak ada kena bayar. Dia tubuh bila hari tu duit kita tu baru kita kira zakat deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tu satu telefon. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Weh, Nak tanya terah orang tua dia duk nyanyi tak ada boso Orang tua dia tak ada boso ke nyanyi pakai kena bagi merah nak niat banyak. Niat ke mana?
Kita niat-niat je kita beli beras tu nah. Pergi di beras buka jabe molek, jamuh di beras tu ni. Anak molek tu deh. Lepas tu niat situ. Dari beras rasa cepat sehari ada poso, ada tua ada poso, ada punya anyuk lah. Lepas tu? Dengar kamu. Pasal niat abang no. Niat ni fidyah puasa hak ayah banyak tu lah. Terus niat fidyah pas sedekah kita mu. Orang tinu, mok tinu. Tinu ke? Tinu mok. Ya tahu mok. Aku dekah beras. Poso bagi mok tu. Fidyah puasa. Fidyah puasa bagi mok tu. Orang boleh kata ke mana ya, Mak? Orang boleh kata ke mana? Orang boleh kata ke mana ya? Nak pergi ke orang? Orang pakai miskin. Orang asnah lapar, weh. Neh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya ya, Mak tu. Sama-sama, maaf Zuhair batin tu. Takut salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi ya, Mak. InsyaAllah. Tak panggil mak uwo pun. Tak panggil mak uwo dah. Panggil mama. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu satu dari perempuan tu masa kita hampir ni. Tenang deh.